السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dimulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa mawlana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil dan Imam dan Nazir dan seluruh pimpinan Jabatan Kuasa Tahmir Masjid Al-Hasanah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, guru, para alim ulama, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamunya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah masih memberi peluang untuk sama-sama dapat kita menunaikan solat maghrib berjamaah. Kemudiannya Allah bagi peluang juga untuk sama-sama dapat kita berada dalam majlis ilmu. Kuliah maghrib kita pada malam ini, mudah-mudahan kita mengharapkan adanya manfaat ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari, dan juga kita mengharapkan keberkatan dan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah maghrib kita akan membicarakan kitab amalan-amalan yang mudah, bagaimana yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, bersama-sama dapat kita amalkan dan istiqamah di atas amalan ini, karena ganjaran pahalanya begitu besar dan pahalanya berlimpah ruah. Berdasarkan kitab Al-Arba'un Al-Munirah bil Ujuril Kabirah ala A'malil Yasirah, himpunan 40 hadis Nabi tentang amalan-amalan yang mudah namun pahalanya berlimpah ruah. Malam ni tuan-tuan sekalian, kita masuk pada hadis yang ke-21 yang akan membicarakan tentang amalan beberapa puasa sunat. Hadis ini membicarakan tentang bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa-puasa sunat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya agak panjang, sekalian. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumihi. Hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang namanya Abu Qatadah Al-Ansari. Katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Qatadah lagi, faqadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah ditanya tentang puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Qatadah, Rasulullah nampak macam tak berapa suka, agak marah. Marah ni bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sahabat bertanya. Tidak. Bahkan Rasulullah sentiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanya oleh para sahabat. Tapi gambaran ketidaksukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan soalan ini, kata para ulama, Rasulullah tak nak bila Rasulullah cerita tentang puasa-puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi suatu bebanan dan kesusahan kepada para sahabat. Rasulullah bimbang itu. Rasulullah takut bila Rasulullah cerita tentang puasa-puasa yang dilakukan olehnya nanti akan menjadi suatu kepayahan pula, menjadi suatu bebanan pula kepada para sahabat. Dan Rasulullah cukup berhati-hati supaya apa yang tidak diwajibkan ini tidaklah sampai dianggap oleh para sahabat sebagai satu amalan yang wajib. Sebab itu kita tengok dalam amalan puasa, amalan solat tarawih. Yang pertama Nabi buat solat tarawih, para sahabat ikut Nabi. Malam kedua Nabi buat solat tarawih, makin ramai lagi makin datang ikut solat tarawih bersama dengan Nabi. Malam ketiga Nabi solat tarawih lagi, lagi makin ramai di kalangan para sahabat datang. Serta solat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malam yang berikutnya Nabi tak buat. Kenapa? Nabi risau kalau Nabi terus keluar, takut dianggap oleh para sahabat menjadi satu kewajipan pula untuk menunaikan solat tarawih. Sedangkan ianya suatu amalan sunat. Jadi itu perkara yang menjadi pertimbangan kerisauan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya tentang bagaimana puasa-puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi, Nabi sallallahu macam tak nak cerita sangat. Takut nanti akan menjadi suatu kesukaran dan bebanan kepada para sahabat. Bila nampak riak, aksi berubahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Umar radhiyallahu anhu, radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin rasula wa bi bai'atina bai'atan. Lantas Umar pun terus berbicara. Umar kata apa? Kami reda Allah sebagai Tuhan kami,
Dan kami redha Islam sebagai agama kami. Dan kami juga meyakini bahawa engkau Muhammad adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah. Wa bi bai'atina bai'atan, dan kami tetap setia bersama, berpegang pada janji sebagaimana janji setia kami untuk bersama dengan Muhammad. Seolah-olah Umar ni bila nampak riak, wajah Rasulullah macam tak berapa suka ditanya soalan macam tu. Takut, Umar takut macam-macam. Umar takut Rasulullah beranggapan macam para sahabat ni seolah-olah macam mempertikaikan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk tanya tentang puasa Nabi, macam mana hebat sangat Nabi ni, nak tengok macam mana puasa yang dilakukan oleh Nabi. Takut macam tu. Umar tak bimbang, takut Nabi terasa macam tu. Sebab tu terus Umar membuat satu pernyataan bai'ah, ikrar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ni tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Nabi. Bahkan kami sentiasa berada di belakang Nabi, taat setia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut oleh Sayyidina Umar. Kemudian kata Abu Qatadah lagi, Nabi terus lagi ditanya, fasu'ila an siyamid dahri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa sepanjang masa. Tiap-tiap hari puasa. Tiap-tiap hari puasa. Boleh tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, faqala la sama wala afṭar, atau ma sama wa ma afṭar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidaklah tak berpuasa dan tidaklah aku berpuasa. Maksudnya apa? Nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu aku ni, nak kata tak puasa langsung pun tak, nak kata puasa sepanjang masa pun tak. Maksudnya ada hari-hari yang Nabi puasa, ada hari-hari yang Nabi tak puasa. Taklah dalam agama ni oleh kerana nak jadi baik, lampau baik sampai tiap-tiap hari nak kena puasa. Tak disuruh begitu. Kemudian para sahabat tanya lagi. Qala fasu'ila an sawmin yawmaini wa iftarin yawm. Bagaimana pula kalau puasa 2 hari dan sehari tak puasa? 2 hari puasa, sehari tak puasa. 2 hari puasa, sehari tak puasa. Dia buat selang macam tu. Nak juga sahabat ni, nak yang terbaik. Sahabat ni memang bab amal ibadat, amalan ni mereka nak yang terbaik. Itulah yang menjadi wirid mereka. Bila jumpa dengan Nabi SAW, ceritalah kepada kami, ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik, apakah amalan yang afdal. Kenapa? Cita-cita mereka nak mengejar kepada kehidupan akhirat. Jadi mereka tanya macam tu. Lalu apa jawab Nabi SAW? Qala wa man yutiqu dhalik. Kata Nabi SAW, siapa yang mampu buat macam tu? Siapa yang mampu buat? 2 hari puasa, sehari tak puasa. 2 hari puasa, sehari tak puasa. Itulah rutin dalam hidup dia. Siapa mampu buat? Seolah-olah Nabi kata buat. Kemudian para sahabat tanya lagi. Qala wa su'ila an sawmin yawmin wa iftarin yawmain. Bagaimana pula kalau puasa 1 hari, 2 hari tak puasa? Sehari puasa, 2 hari tak puasa. Dia buat selang macam tu.
Hari Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu tak Selasa tak puasa, Rabu tak puasa, Khamis tak puasa. Khamis puasa, Jumaat tak puasa, Sabtu tak puasa, Ahad tak puasa. Dia buat selang macam tu. Sehari puasa, selang 2 hari pula tak puasa. Sehari pula puasa, selang 2 hari pula tak puasa. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laita anna Allah qawwana lidzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya sekiranya Allah bagi kekuatan untuk kita melakukan seperti itu. Maknanya kalau ada kekuatan nak buat macam tu. Siapa yang ada kemampuan, ada kekuatan nak puasa macam tu, kalau Nabi kata silakan. Sahabat ditanya lagi, mereka nak yang terbaik. Mereka tanya lagi, wasu'ila an saumin yaumin wa iftarin yaum. Macam mana pula ya Rasulullah kalau puasa sehari, selang sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Dia selang-selang je. Maknanya sebulan 15 hari puasa, 15 hari tak puasa. Selang sehari. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dzaka saumun akhi Daud alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud macam tu amalan. Selang sehari puasa. Hebat, Kemudian sahabat tanya lagi, wasu'ila an saumin yaumil isnain. Macam mana pula kalau ambil puasa hari Isnin saja? Minggu tu puasa hari Isnin. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun wa'ithtu aw unzila alayya fihi. Inilah hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dilahirkan. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Wa yaumun bu'istu, dan hari juga aku diangkat menjadi rasul. Au unzila alayya fihi, dan juga hari yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hari Isnin. Maknanya hari Isnin ini ada kemuliaan di sisi Allah, bahkan juga menjadi hari yang dianjurkan untuk kita berpuasa. Sunat berpuasa di atas kemuliaan hari itu. Maknanya seolah Nabi nak menjawab hari Isnin juga hari yang disunatkan kita berpuasa. Qala, kata Abu Qatadah lagi, faqala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dah sahabat bertanya banyak pasal puasa, puasa sepanjang masa lah, banyak setiap hari lah, puasa selang 2 hari lah, selang hari lah. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumun salasatin min kulli syahrin wa ramadan ila ramadan saumud dahri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasalah kamu 3 hari dalam sebulan. Lain daripada puasa yang diwajibkan daripada bulan Ramadan, hingga nak bertemu pula dengan Ramadan akan datang, ambil tiap-tiap bulan, jangan tinggal 3 hari. Orang yang beramal maknanya 3 hari tiap-tiap bulan dia berpuasa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumud dahri, seumpama seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah ada nak buat puasa susah. Jangan duk tanya pasal puasa tiap-tiap hari, pasal puasa selang 2 hari, selang sehari. Kan?
Lalu Nabi kata, kalaulah kamu nak ambil, nak dapat pahala macam puasa sepanjang masa, sepanjang hari dalam hidup ini, amalkanlah 3 hari sebulan berpuasa, sudah memadai. Pada pahalanya, ganjaran pahala seumpama di sisi Allah macam orang puasa sepanjang masa. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Puasa 3 hari ini nanti kita akan bahas. Puasa apa 3 hari. Kemudian mereka tanya lagi Nabi, walaupun dah Nabi sebut macam tu. Tanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasu'ila an saumin yaumin Arafah. Bagaimana pula dengan puasa pada hari Arafah? Hari Arafah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanah madiyah wal baqiyah. Orang yang puasa hari Arafah ni, Allah menjanjikan keampunan dosa ke atasnya setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Tahun yang lalu kita fahamlah, tahun yang akan datang kita tak buat dosa lagi. Macam mana Allah nak? Adakah boleh kita buat dosa apa saja? Kalau kita puasa hari Arafah, Allah dah bagi jaminan untuk memberi keampunan kepada dosa kita. Tahun yang akan datang, kata para ulama, Allah akan pelihara kita supaya tidak melakukan dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat tanya lagi, wasu'ila an saumin yaumin Asyura. Macam mana pula puasa pada hari Asyura, 10 Muharram? Maka jawab Nabi SAW, yukaffiru sanah madiyah. Juga kita dianjurkan berpuasa pada hari Asyura dan dijanjikan pengampunan dosa pada Allah setahun yang lalu. Hadis rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain daripada Umar bin Sabit bin Harith bin Khadraji an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyam ad-dahr. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti pula dengan 6 hari berpuasa pada bulan Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal, maka ganjaran pahalanya juga bagi dia seumpama macam dia puasa sepanjang. Jadi seolah-olah hadis ini mengarang bawakan kepada kita, dua-dua hadis ini nak bicarakan tentang amalan puasa sunat yang dapat ganjaran pahala seperti kita puasa sepanjang masa. Satunya 3 hari pada setiap bulan. Yang keduanya kita puasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita sempurna puasa Ramadan. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, kata pengarang kita, tidak akan ada seorang pun makhluk Allah yang akan dapat menandingi mutu dan ketinggian ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah apabila para sahabat bertanya kepada baginda tentang cara baginda berpuasa, baginda seolah-olah tidak suka. Kerana mereka sama sekali tidak akan mampu untuk beribadah seperti baginda beribadah. Bahkan mereka hanya akan mengalami kepayahan yang amat sangat sekiranya mereka tetap mahu meniru cara Rasulullah SAW dalam amalan berpuasa. Itu marahnya Rasulullah, tak sukanya itu sebab Allah takut menjadi suatu kepayahan. Nak tiru cara yang Rasulullah SAW takut.
Kerana tak akan boleh mereka akan menandingi amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang banyak berpuasa sunat. Dan di antara puasa-puasa sunat yang digalakkan kita lakukan berdasarkan kepada dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Tamunya tuan-tuan sekalian berpuasa pada hari Isnin. Kerana ini menzahirkan kegembiraan kita dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam ini. Dan di samping menzahirkan kegembiraan terhadap penganugerahan Allah kepada baginda dengan wahyu yang menjadi pedoman kita di dalam meraih keredaan Allah dan Rasul. Maka atas sebab itu kita dianjurkan berpuasa hari Isnin. Ada kemuliaan. Tapi ada orang tanya, Ustaz, bukankah hari Khamis juga kita disunatkan berpuasa? Bukankah puasa sunat ni Isnin dan Khamis? Kenapa hanya disebut hari Isnin saja? Bagaimana pula dengan hari Khamis? Ya, hari Khamis juga hari yang kita disunatkan berpuasa. Ada kelebihan. Tapi tidaklah disebut dalam hadis ni. Puasa hari Khamis itu disebut dalam hadis yang lain. Iaitu dalam hadis bagaimana Nabi SAW sebut tentang puasa hari Khamis ini, kata Nabi, tu'radul a'malu yawmal isnain wal khamis. Wa uhibbu an ya'rada 'amali wa ana sha'im. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan amalan-amalan kita ini oleh malaikat pada Allah, iaitu pada hari Isnin dan hari Khamis. Allah buat jadual, malaikat membentangkan catatan amal yang dicatatkan terhadap manusia ini 2 kali seminggu. Catatan itu dibawa dan dibentangkan kepada Allah pada hari Isnin dan hari Khamis. Sebab itu kata Nabi, fa uhibbu an ya'rada amali wa ana sha'im. Aku cukup suka sekiranya amalan aku dibentangkan kepada Allah dalam keadaan dicatat aku sedang berpuasa. Maka inilah yang dikatakan hari Isnin dan hari Khamis itu hari yang disunatkan kita berpuasa, bersandarkan kepada dalil hadis ini. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, juga disunatkan kalau kita mampu berpuasa secara selang-sali. Ini yang Nabi SAW mengatakan bahawa puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Siapa mampu buat, silakan. Boleh. Tapi niat kerana Allah, bukan niat puasa kerana nak kurus. Hari ini banyak puasa kerana nak kurus. Sebab dah makan terlampau banyak. Kan? Jadi kalau niat puasa kerana nak kurus, mungkin kurus lah. Tapi takat tu je lah dapat. Lepas tu berhenti makan banyak balik, naik balik badan. Tapi kalau puasa kerana Allah, insya-Allah kita akan dapat ganjaran pahala di sisi Allah. Kelebihan yang lain itu insya-Allah akan datang. Dengan begini, insya-Allah juga akan boleh kurus. Tapi kalau niat daripada awal lagi kerana nak kurus je, memang kurus je lah, pahala tak. Jadi betulkan niat kita dalam. Kemudian yang ketiganya, berpuasa sunat sebanyak 3 hari setiap bulan. Orang yang berpuasa sedemikian akan dianugerahkan dengan pahala seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang hari dalam setahun itu. Kasiyamid dahri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuma ambil 3 hari je dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan ni, kata para ulama, inilah yang dikatakan puasa ayyamul bayd, puasa hari putih. Puasa pada ketika mana bulan sedang cerah. Pada tanggal 13, 14 dan 15. Mengikut bulan Islam. Cuma tuan-tuan sekalian ada perbezaan sikit dalam berpuasa 3 hari sebulan ini. Sebab ada juga riwayat mengatakan bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, hari apa yang Nabi berpuasa 3 hari sebulan ni, kata Aisyah, tak kisah hari apa pun asalkan cukup 3 hari. Pernah sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, mereka tanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuna 3 ayyam min kulli syahr? Kata mereka, wahai Aisyah, adakah menjadi amalan Rasulullah ni berpuasa setiap bulan 3 hari? Maka jawab Sayyidatina Aisyah, qalat na'am, ya. Itulah amalan Rasulullah. Mereka tanya lagi, min ayyatin kana yasumu? 3 hari ni Rasulullah puasa pada hari apa? Jawab Sayyidatina Aisyah lagi, qalat kana la yubali min ayyatin sham. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tidak kira, maknanya tak kisah hari apa pun asalkan 3 hari Rasulullah berpuasa dalam sebulan. Jadi berdasarkan riwayat ni ada juga pandangan mengatakan tak kisah hari apa pun, tak semestinya pada 13, 14 dan 15. Ni puasa hari putih lah. Ada juga riwayat yang Rasulullah sebut kalau nak berpuasa 3 hari bulan, puasalah pada tanggal 13, 14 dan juga 15. Tapi ada juga riwayat yang kita sebut tadi, ambillah hari apa pun asalkan bagi cukup 3 hari. Kita dah masuk Isyak, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit lagi kita habiskan. Kemudian berpuasa pada hari Arafah. Kita sedia maklum pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah ini bukanlah merujuk pada hari mesti exactly sama dengan hari wukuf di Mekah. Tidak. Kadang berlaku kekeliruan. Dan memang kita tak akan sama sebab dari sudut kedudukan jarak yang kita jauh dengan Mekah, dah mestinya dah kita akan siang dahulu. Kadang-kadang akan ada perbezaan hari, tapi tidak menjadi masalah. Ada puasa hari Arafah ini merujuk kepada 9 Zulhijjah yang diisytiharkan pada tempat kita. Maka itulah yang dikatakan puasa hari Arafah. Jadi kita jangan keliru, mana tak semestinya sama dengan hari wukuf yang berlaku di Mekah. Jadi orang yang puasa hari Arafah, ganjaran jaminan pahala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan adalah pengampunan terhadap seluruh dosa-dosa kecil yang dilakukan dalam tempoh tahun yang lalu dan juga tahun yang bahkan ini juga 9 Zulhijjah ini juga termasuk pada hari-hari yang Allah cukup suka di kalangan hamba-Nya melakukan banyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebut oleh Nabi, "Ma min ayyamin amal soleh fiha ahabbun ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Tidaklah hari-hari yang lebih Allah suka amal soleh yang dilakukan di kalangan hamba-Nya melainkan pada hari yang 10. 10 ini merujukkan 10, kata para ulama, 10
hari yang terawal di bulan Dzulhijjah. Bermula daripada 1 Dzulhijjah sampailah 10 Dzulhijjah, dan 10 Dzulhijjah kita menyambut Aidil Adha. Jadi maksudnya itu kelebihan kita berpuasa pada hari Arafah. Kemudian berpuasa hari Asyura juga kita sedia maklum. Puasa hari Asyura. Asyura ni maksudnya 10 Muharram. Cuma puasa hari Asyura ni maksudnya bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi juga mendapati di kalangan orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi Nabi tanya kepada mereka, yang hampa puasa hari ini pasal apa? Oh, kata mereka, inilah hari yang mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah daripada kekejaman Fir'aun. Dan juga inilah juga hari yang mana Allah binasakan Fir'aun dan kuncu-kuncu. Maka hari ini ada kemuliaannya, maka atas itulah kami berpuasa. Kata Nabi SAW, kalaulah begitu, kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Dan Nabi mengarahkan para sahabat juga berpuasa pada 10 Asyura. Tetapi setelah berpuasa 10 Muharram ini, hari Asyura, tiba-tiba sahabat juga tanya, tidakkah kita berpuasa ini ya Rasulullah 10 Muharram hari Asyura ni sama macam orang Yahudi berpuasa? Takkan Nabi mengajar kita bahawa orang Islam ni mesti ada beza, tak boleh sama dengan orang-orang bukan Islam dari sudut amalan. Waktu kita diajar, kita dilarang untuk solat, sujud ketika mana matahari naik. Antara sebabnya untuk nak membezakan dengan sujud yang dilakukan oleh syaitan, untuk nak membezakan dengan sujud orang-orang yang menyembah matahari. Sebab itu, supaya tidak sama. Jadi Nabi SAW kata, kalau begitu, tahun akan datang kita juga berpuasa beza dengan mereka, lebih sikit daripada mereka. Puasalah juga pada tanggal 9 Muharram, yang dinamakan sebagai hari Tasu'ah. Tasu'ah ni 9, maknanya 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Tapi dalam hadis itu menyebut belum sempat sampai 9 Muharram, Nabi SAW sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sempatlah. Tapi maknanya Nabi suruh puasa untuk nak membezakan. Jadi maksudnya kalaulah puasa 10 Muharram saja pun boleh. Tapi lebih afdalnya kita ambil 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Ataupun 10 Muharram dan 11 Muharram. Nak membezakan dengan puasa yang dilakukan, puasa Asyura yang dilakukan oleh orang. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini juga menyebut tentang puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Ini kita sedia maklum, cuma tak sempatlah kita nak bincang secara yang lebar tentang puasa 6 hari bulan Syawal ni. Ada juga yang kata sebenarnya kalau puasa Ramadan tak sempurna lagi, bolehkah terus kita puasa 6 hari Syawal? Itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Ada juga yang buat 2 sekali, 2 dalam 1. Puasa ganti punya, puasa sunat punya, bolehkah buat macam tu? Ini juga ada perbincangan. Tidak sempat kita nak bincang, tetapi masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita sempatkan. Kemudian tuan-tuan sekalian, saya nak sebut juga secara akhirnya supaya tidak menjadi kekeliruan. Ada juga di kalangan masyarakat kita berpuasa pada hari Isra wal Mi'raj, 27 jam. Sebenarnya tidak ada disandarkan kepada mana-mana dalil. Bahkan berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj itu pun ada hilang dari tarikh. Maka tidak ada yang dikatakan puasa khusus Isra wal Mi'raj ataupun puasa 27 jam. Kalau kita nak sandarkan kepada puasa Isra
Kemudian ada juga yang tanya tentang puasa nisfu Sya'ban. Banyak juga yang ada buat. Pun sama, tidak ada dalil yang khusus tentang puasa nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Cuma kita boleh ambil puasa yang kita katakan puasa hari putih, ambil pada 13, 14 dan 15. Itulah nisfu Sya'ban. Tapi puasa 15 Sya'ban sahaja, nisfu Sya'ban saja, tidak ada dalil yang kuat yang boleh kita standarkan tentang puasa. Dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, larangan berpuasa pada hari Jumaat, dan juga hari Sabtu, dan juga hari Ahad. Ini larangan kalau kita mengkhususkan pada hari ini. Kita saja-saja nak ambil hari Jumaat untuk hari kita berpuasa, tidak ditentu. Bahkan hukumnya dilarang kita berpuasa mengkhususkan hari Jumaat. Karena hari Jumaat ni hari kebesaran kepada orang. Begitu juga hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari kebesaran orang-orang Yahudi. Maka atas itu kita dilarang mengkhususkan semata-mata mengambil hari Sabtu untuk kita berpuasa. Begitu juga hari Ahad. Hari Ahad hari kebesaran bagi orang-orang Nasrani, agama Kristian. Maka kita dilarang mengkhususkan untuk ambil hari Ahad sahaja berpuasa. Tapi kalaulah kebetulan kita puasa hari Ashura, tapi hari Ashura itu jatuh pada hari Jumaat, itu tak ada masalah. Walaupun kita puasa hari Jumaat. Kebetulan kita puasa hari Arafah, hari Arafah itu jatuh pada hari Ahad, ada masalah. Kita nak berpuasa pada hari Ahad. Ataupun kita nak ambil puasa 3 hari sebulan tu, termasuk 3 hari itu termasuk hari Jumaat, pun tak ada masalah. Ini yang dilarangnya kalau kita hanya mengkhususkan hari itu saja. Hari lain tak puasa, hari Jumaat saja kita puasa. Yang ini dilarang. Itu juga hari Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, yang beberapa puasa sunat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan untuk kita. Orang kita boleh ambil jadikan amalan kita 3 hari dalam sebulan paling kurang. Kalau kita tak boleh amal puasa Isnin Khamis sekalipun, paling kurang 3 hari lain daripada puasa Ramadan. Jangan kira Ramadan je, lagi tak jumpa Ramadan tak puasa dah. Adalah paling kurang kita ambil jadikan amalan 3 hari dalam sebulan puasa, dan ambillah pada hari yang tanggal 13, 14 dan 15 yang dikatakan sebagai puasa hari putih itu, maka ganjaran pahala seolah-olah macam puasa sepanjang masa. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk Ramadan. Sekadar itu sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit-ta'wil wa 'allimna bit-tawfiq.